Malaysia, kalau kita orang Melayu, kita bangga jadi bangsa Melayu. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kita bangga merasa dan memiliki negara Malaysia. Kita merasakan Malaysia kita. Dan kita bersumpah untuk menjaga keutuhan negara kita ini dan membelanya dengan sepenuh kemampuan kita. Inilah yang dipanggil patriotik. Sebab itulah Ibn Khaldun dia garang satu kitab Al-Ibar wal Iwal Al-Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ini dicetak dalam 7 jilid. Jilid yang pertama dinamakan sebagai Al-Muqaddimah, Muqaddimah Ibn Khaldun. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dia ada membawakan satu teori mengapakah tamadun-tamadun seluruh dunia ini boleh runtuh. Ibn Khaldun ni dia antropologis lah dia pakai. Dia memerhatikan jatuh bangun tamadun dalam masa zaman dia orang sejarah juga. Dia mengatakan mana-mana dinasti majoritinya hanya bertahan 3 generasi saja. Jarang-jaranglah yang lebih. Ada tapi rare. Kebiasaannya 3 generasi, iaitu selama 120 tahun. Jadi dalam duration 120 tahun, jarang yang lebih daripada itu. Memang benar. Kalau kita tengok Empire Kesultanan Melayu Melaka, walaupun hebat macam mana, hanya mampu bertahan 110 tahun saja. Khulafa' Ar-Rasyidin, 4 orang sahabat kanan Nabi, menjadi Amirul Mukminin dan Khalifah. Berapa tahun era Khulafa' Ar-Rasyidin? 29 tahun saja. Begitu juga kerajaan-kerajaan Umayyah, 14 dinasti hanya bertahan 91 tahun saja. Dinasti Aghlabiyah di Qayrawan di Tunisia, walaupun hebat tamadun mereka, hanya bertahan 109 tahun saja. Dinasti Tulun di Mesir dan sebahagiannya di Syria hanya mampu bertahan 37 tahun saja. Dinasti Hamadaniyah di Aleppo di Syria, Halab di Syria dan juga di Mosul, Iraq hanya bertahan selama 99 tahun saja. Ada 8 dinasti Bani Buaid di Iraq dan sedikit di Iran hanya bertahan 110 tahun saja. Dinasti Ayyubiyah di Kairo itu hanya bertahan 778 tahun saja. Kita baru 65 tahun. Sebab itu perjalanan nak pergi lagi beberapa generasi Allah. Dan kata Ibn Khaldun, satu generasi 40 tahun. Generasi yang pertama, generasi yang menempuh pahit maut kehidupan. Mereka pernah hidup zaman penjajahan, mereka merasa hidup di zaman BNA, British Military Administration. Mereka merasa British mengatirikan antara kaum-kaum. Dia melihat sendiri. Mungkin ada yang sempat menjemput golongan ini, dia memang sayang kepada negara. Generasi kedua, generasi yang lahir selepas daripada zaman Raja Mewah, Selesa. Ketika itu semangat juang sudah agak luntur. Zaman itu Pok Ye, Abu Al-Lampak dah mula masuk. Rambut pun dah panjang, remo sikat tepi, tahu beri baju pattern, ada bakal sekolah bel botol, kasut pattern, jangan Johnson. Saya pun takut. Sekali muncul balik grup tu. Saya mesti rival lah, kena muncul balik bagi ayah mak ayah jadi pakai. Tapi generasi itu masih patriotik lagi sebab masih ada engagement dengan generasi pertama. Malam siang dia Pok Ye, malam dia belajar silat, dia gedang, dia ada lagi engagement. Tapi generasi yang ketiga ni generasi menunjukkan curang. Anak-anak gitu, generasi K-pop ni, generasi makan Korea, tidur Korea, lagu Korea, cakap Korea. Saya kelaukan mereka ni generasi 1 minit. TikTok kan seminit kan, mana boleh lebih. Dia boleh tunggu 1 minit. Lepas tu kalau orang posting Facebook banyak, dia suruh lukis kan. Boleh lukis. Tak agak tak baca. Dia generasi 1 minit. Generasi ni kalau kita tak pupuk, tak peletih, hilang semangat kekitaan, patriotisme luntur, hancur negara. Hancur juga. Tapi Alhamdulillah, ada satu kajian patriotisme pernah dibuat oleh beberapa independent market research, kumpulan-kumpulan yang mengkaji ini. Ada yang berbakalan di Zurich, Switzerland. Mereka buat kajian tentang patriotik di 64 buah negara dan responden yang ada 64,000 responden. Dia buat kajian mana negara yang paling tinggi patriotik. Mereka mendapat finding dia memang menarik lah. Mengatakan bahawa negara yang paling tinggi tahap patriotisme adalah Maghribi dan Fiji. 94% rakyatnya sanggup mengangkat senjata kalau diperintahkan. Mana tahap
kesiagaan mereka begitu tinggi sekali. Negara kedua tertinggi adalah Pakistan, 89%. Rakyatnya anytime. Kerana Pakistan yang main bawa tim terpayar kenapa jual karpet dia. Kalau lah dia punya presiden istiwa perang ni, dia letak roti dia balik. Dia punya kelawan, dia orang patriotik dia tinggi. Negara ni rendah-rendah ni anjurnya Jepun. Jepun pentadbiran bagus, pengurusan boleh belajar. Patriotik 11% tadi. Rakyat dia kalau berlaku sebarang perkara yang tak diingini, yang sanggup berperang untuk negara hanya 11% saja. Yang lain bunuh diri sia-sia. Dia tak sanggup menghadapi masalah. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita nak sobek lah. Nak sobek. Negara kita diperlukan 23, iaitu 63% sanggup mengangkat senjata untuk berjuang. 63% saya ingat tuan-tuan semua ni 63%. Yang lain tu memang lagi pergi Australia macam mana. Australia, pergi Medan, pergi Thailand, banyak pergi Australia. Jangan lagi dari perang, dosa besar. Dosa besar. Lawan. Cakap Ustaz. Jaga ini, kita suruh belajar silat. Tengok mat kilau 3 kali kilau. Mereka juga. Tak payah tengok mat kilau. Sebab itu patriotisme ini tuan-tuan sekalian, selain daripada kita mempertahankan tanah air ini, patriotisme ini juga adalah rasa bangga, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa hormat terhadap apa yang ada dalam negara kita. Sebagai contoh isu bahasa, baik itu orang tutur pesan, bahasa ni menunjukkan bangsa. Masalah kita di Malaysia ini, penjajah selepas meninggalkan kita, dia tinggalkan satu golongan yang dipanggil Anglophile. Tuan-tuan Google lah sendiri apa makna Anglophile. Anglophile ini mereka didik untuk berfikir, sikap, berkehendak dalam segenap bidang, makan, minum, kahwin sekalipun mat salib saja. Bagi dia white supremacy, kehebatan, kemajuan Inggeris. Ini dipanggil Anglophile. Sebab itu pokok Anglophile ini mereka telah diorangputihkan oleh orang putih dengan pandangan bahawa kemajuan itu hanya Inggeris saja. Mereka berpandangan bahawa bahasa etnik tidak akan menjadikan seseorang itu berjaya. Sebaliknya kejayaan hanya boleh dicapai dengan bahasa Inggeris. Maka berlakulah saya kedua ini, apabila ada di kalangan kita yang cuba untuk menggunakan bahasa rasmi bangsa atau bahasa rasmi negara di forum-forum antarabangsa, lantas dikutuk, dihina, diejek dengan berbagai bentuk ejekan. Sedangkan bahasa Melayu ini, bahasa ini bukan bangsa. Bahasa Melayu ini adalah antara 6 bahasa rasmi yang bahasa Melayu ini, bahasa Inggeris bukan bahasa rasmi di PBB. Bahasa di PBB ini, Inggeris antara 6 bahasa rasmi yang digunakan di PBB. Baik itu bagi kita orang Melayu, orang Malaysia, kita bangga bahasa kita. Jumlah penutur bahasa Melayu dalam pelbagai dialek di seluruh pelosok dunia hari ini menjejak 300 juta orang. Angka ini Anglophile tolak. Mereka kata kenapa? You kata 300 million rakyat Malaysia berapa? Kita kena melihat bahawa bahasa ini dituturkan dan difahami di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Bahkan lagu negara Singapura, majulah Singapura, bukan bahasa Inggeris. Begitu juga diucapkan di Filipina, khususnya di Sulu dan Mindanao. Di Thailand masih diucapkan di Patani, Naratiwan, Yala, Songkla, Ranong, Terang dan Satu. Diucapkan juga di Myanmar, khususnya di Tamin Taril, dan diucapkan di Australia, khususnya di Pulau Christmas dan juga Kepulauan Kokos. Dan tahukah saudara-saudari para Anglophile sekalian, selama hampir 30 tahun, Radio Melayu Perth telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam memartabatkan bahasa Melayu di Australia Barat. Selain daripada di Perth, kita ada stesen China Radio International CRI di Beijing yang bersiaran dalam bahasa Melayu, dan sehingga bahasa Melayu kekal sebagai salah satu daripada 65 bahasa utama di radio itu sejak 60 tahun yang lalu. Kebanyakan daripada penutur bahasa Melayu ini adalah diaspora Melayu yang membentuk komuniti Melayu di Afrika Selatan,
Sri Lanka, Amerika, Australia, United Kingdom dan Arab Saudi. You ada problem dengan politik, itu you punya pasal. Tapi ini bahasa, ini bukan bahasa. You ada problem, itu you punya pasal. Ini bahasa. Orang kita dia ada satu masalah. Dia akan pandang ini orang yang cakap Melayu sebagai orang tak educated. Saya tak tahu mana dia mengaji. English is just a language, not knowledge. Dia hanya satu bahasa dan dia bukan satu ilmu pengetahuan. Yalah, mungkin kata Ustaz, kalau tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai komputer. Kalau tak adalah pangang sangat, kita bahasa Inggeris ganti. Tapi jangan expect kita, kalau kamu juga Ustaz tentang sejarah, nak kata cakap itu. Itu amnufil namanya. Maka bila ada pemikiran begitu, terpaksa orang kita nak tunjukkan dia pandai. Cakaplah campur-campur bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tak pandai dia cakap, well, so, you know, I mean, thank you, good morning, excuse me, you know. Itu boleh reti. Pada cakap Melayu, I semalam, I pergi, tak faham, you know, I pergi, tak tahu jam sana, I know, you know. So, macam so lebih. Dan saya ingat beberapa tahun lepas, ini anak muda. Dia ada satu orang guru, dia buat pembelajaran pengajaran Malaysia online lah, dididik diri. Lepas tu guru tu dia mengajar macam pelajaran sains tahun 2 dalam bahasa Inggeris. Tapi cikgu tu bukanlah cikgu Inggeris, dia cikgu sains, tapi nak kena mengajar dalam bahasa Inggeris. Jadi dia mengajar tu tak adalah macam Shakespeare punya Inggeris. Dia okay, as you know,